Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Dan diharapkan minggu anda hari ini semuanya ceria belaka. Dan di bulan November ni kan. Yes. Ya. Special lah kata orang tu. Yeah. Okey lah. Excited. Baru beberapa hari tu orang sambut di Bali semua. Betul-betul. Long weekend kata orang tu kan. Okey. Hari ni kita pasal Puaka Extra ni kan, kita ada orang mesej tau Ustaz. Macam boleh tak Ustaz terangkan pasal Bismillah 5? Dia suruh saya terangkan. Habis takkan saya. Mana tahulah. Kan? Boleh. Tak ada masalah. Semua orang boleh. Ada masalah Ustaz. Oh, ada masalah. Okey. Saya terangkan salah. Itulah masalah dia. Okey, pasal Bismillah 5 ni ada orang tak pernah dengar. Ada Bismillah 5? Apa tu Bismillah 5? So Ustaz boleh terangkan tak apa itu Bismillah 5? Apa itu Bismillah 5? Okey, so kata Bismillah tu makna ya Bismillah lah. Makna dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. 5 tu adalah menunjukkan kepada kalau dalam kaedah ini adalah menunjukkan kepada dia punya repetitif. Apa? Repetitif. Repetitive. Itu benda. Apa tu namanya? Tu. Ulang. Ya, ulang. Pengulangan yang 5 kali pengulangan. Gitu. Susah betul English kan. So kalau kita tengok awal sekali dia punya Bismillah 5 tu dimulakan dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. So panjang sikit. Panas. Biasanya kalau macam kita ketika kita baca itu masa panas gitu, kemungkinan besar. Sebab saya pernah Google lah, bila orang tanya saya Google sikit-sikit lah. Tadi baru Google tadi. Cakap macam boleh untuk apa perubatan Macam perubatan boleh. Boleh untuk perubatan, kalau untuk sakit, luka, semua boleh. InsyaAllah. Even for demam, it can be anything tau. Sebab dia punya ayat-ayat dia punya kata-kata dia itu adalah secara universal. Maknanya secara umum. Dia tak ada khususkan untuk sihir, khususkan untuk sakit, demam, khususkan untuk luka-luka, tak. So dia secara universal lah. Keseluruhan. Okay. So kalau kita tengok daripada yang awal sekali, so sebelum tu kita kena tengok dulu apakah ini ada dalil. Apakah Bismillah 5 ni ada tak dalam hadis Nabi SAW. Okay. So pertama sekali kita tengok kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah memang tak ada yang meragukan. Kata Bismillahirrahmanirrahim memang ada dalam Al-Quran dan ada dalam setiap surah kecuali dalam satu surah dalam Al-Quran iaitu surah At-Taubah. Okey. Kemudian kalau kita tengok daripada yang kedua, ketiga dan keempat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tiga-tiga ini kata ni memang tak ada dalam hadis Nabi SAW yang suruh baca seperti inilah, caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, 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 tak ada. So Bismillahirrahmanirrahim maknanya apa? Bismillahirrahmanirrahim maknanya Bismillah dengan nama Allah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Kemudian yang ketiga adalah Bismillahikafi. Maknanya apa? Dengan nama Allah Al-Kafi, iaitu yang mencukupkan. Yang keempat adalah Bismillahi-Mu'afi, iaitu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menyihatkan. Jadi menyembuhkan, mencukupi dan menyihatkan. So tiga-tiga ni memang tak ada dalil daripada hadis Nabi SAW ataupun daripada mana-mana yang mengatakan untuk baca ini sebagai hadis. Tapi kenapa boleh ada ini tiga dan tiga ini dimasukkan dalam Bismillah 5?
disebabkan oleh tajribat. Tajribat maknanya apa? Eksperimen. Ataupun apa yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama sufiyah. Jadi mereka ketika mereka mengubati melalui ruqyah, ataupun mereka mengubati demam, ataupun mengubati sakit-sakit tertentu, mereka baca ini dengan penuh keyakinan, maka alhamdulillah adanya penyembuhan. Jadi di sini tak semestinya semuanya ada dalil-dalil tertentu melalui Al-Quran ataupun hadis. Tapi boleh juga daripada tajribat para ulama. Maknanya eksperimen daripada ulama-ulama yang takhasus, yang khusus, yang pakar dalam ilmu ataupun bidang tersebut. Okay. Kemudian yang terakhir sekali adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Yang bermaksud apa? Bismillah, dengan nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan. Yadurru fil ardi wala fis sama', yang ma'asmihi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, fil ardi, yang ada di bumi, wala fis sama', dan juga apa sahaja yang ada di langit, wa huwas sami'un alim, dan dialah iaitu Allah Subhanahu wa taala as-sami', iaitu maha mendengar, al-alim, dan juga maha mengetahui. Ini memang ada dalam hadis Nabi SAW, yang di mana ada beberapa riwayat. So yang pertama, riwayat yang pertama yang di mana dikatakan bahawasanya siapa sahaja yang membaca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ni, bukan Bismillah 5 tau. Yang Bismillahilladzi ni baca 3 kali pada waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia daripada pagi sampai ke waktu petang. Dan siapa sahaja yang baca 3 kali pada waktu petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia daripada waktu petang hingga ke esok pagi. Itu riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan, ya Rasulullah, aku telah digigit, aku telah disengat oleh kalajengking. Kalajengking itu apa? Scorpion. Aku telah disengat oleh kalajengking tadi malam. Maka Rasul katakan apa? Jikalau engkau baca doa ini, iaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim, maka engkau tidak akan terkena daripada sengatan tersebut. So menunjukkan bahawasanya ketika kita baca itu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Okay? So ini semua sekarang ni is only the first part. The second part kita nak masuk, kenapa kita kena baca Bismillah 5 dan apa dia punya manfaat dia, apa dia punya fadilat dia actually. So as I said, dalam hadis tak ada, maka dalam dia punya fadilat-fadilat yang ada kat dalam hadis pun tak ada. Tapi based on tajribat, based on eksperimen daripada para ulama, banyaknya orang yang mengamalkan Bismillah 5 ini, memang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Nak macam mana kita baca pendek ke, nak panjang ke apa, kalau Allah menyembuhkan, Allah sembuhkan. Tapi kalau kita baca panjang-panjang pun Allah tak sembuhkan, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kena faham. Sama juga dalam keadaan penyembuhan ruqyah ke, kalau kita demam pergi doktor ke, kita batuk ke apa, semuanya kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. So tak kisahlah you pergi ruqyah syar'iyah, nak orang yang berpengalaman macam mana pun tak sembuh. Rupa-rupanya you ruqyah diri sendiri sembuh, boleh saja cara macam gitu. Yakin lah mungkin Yes. Dia punya keyakinan tu memang main peranan yang sangat penting sekali. So yang pertama sekali yang tadi ada Bismillahirrahmanirrahim. So kata yang Bismillahirrahmanirrahim sebetulnya kenapa ada dalam Al-Quran? Kenapa setiap surah itu dimulakan dengan kata Bismillahirrahmanirrahim? Kita kena faham dulu. Kata Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita kat manusia ni, kat bumi ni, kita nak mulakan apa sahaja perlu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan perlu juga kita ada kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana kita tahu kita sebagai seorang insan, seorang manusia yang lemah sekali, dan tanpa Allah takdirkan kita tak boleh buat apa-apa. Dan kita tak ada kekuatan apa-apa pun. Kita nak membuat barang, kita nak jadikan satu barang ke, kita nak pergi sekolah ke, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan izin kita. So ketika mulakan bismillah, makna dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Di sini Maha Pengasih adalah kepada siapa? Kepada semua orang.
Maknanya daripada rezeki kita, daripada kita punya ajal, daripada kita punya kedudukan kat sekolah ataupun kedudukan kat masyarakat ataupun kedudukan kita kat tempat kerja, anak-anak kita, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat Ar-Rahman ni, Maha Pengasih, yang berikan pengasih tersebut kepada kita. Nah, so kemudian kalau untuk Ar-Rahim memang khusus bagi orang-orang mukmin nanti di hari akhirat. Okay, so kata Bismillahirrahmanirrahim sebetulnya ada cerita tau. Kata Bismillahirrahmanirrahim. As I said, kata Bismillahirrahmanirrahim ni is not only for penyembuhan saja, tapi untuk semua benda. Kata Bismillahirrahmanirrahim ini betul-betul terjadi tau kat Indonesia. So cerita dia macam gini. So ada suami isteri ni, si isteri ni dia asyik apa-apa benda semua, dia nak minum, dia letak minuman dia, dia nak ambil barang, dia apa semua benda, dia selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dia punya suami dia dah macam tak tahulah istilah macam naik bingit ke ataupun macam mana. Sikit-sikit Bismillah, sikit-sikit Bismillah, sikit Bismillah. So si suami tu macam meragukan apa yang selalu diucap tu. Gaduh-gaduh macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyat tu. Okay, so dia bagi cerita seperti tu. So si suami tu macam merasa macam dia nak uji apa dia punya fadilat dia, apa dia punya kelebihan daripada dia asyik baca Bismillah je. So one day dia balik, dia bawa duit banyak tau. Dia letak dalam dia punya wallet. Siapa yang balik ni? Yang suami. Okay. So balik, letak dalam wallet. Habis tu dia cakap dengan isteri dia, nanti tolong simpankan lah. Okay. Nanti tolong simpankan, jangan sampai hilang ni, banyak duit ni. So si isteri pun sama. Si isteri ambil, baca Bismillah. Dia pergi bilik dia, baca Bismillah. Buka almari, Bismillah. Buka drawer, Bismillah. Tutup drawer, semua Bismillah. Dan kebetulan bila isteri nak masuk dalam bilik tu, si suami dah start untuk ikut, untuk tengok. To spy on. Mana dia letak dan lain-lainnya. So kemudian si suami tu dah duduk kembali kat kursi. Dan isteri tu keluar. Dan yang si suami tu bilang apa? Boleh tolong buatkan air tak? Saya lupa air teh ke air kopi. So si isteri pun masuk dalam kitchen. Yang si suami ni cepat-cepat pergi masuk dalam bilik tu, dia pergi buka almari, buka drawer, pergi ambil dia punya duit. Beg duit tu, tutup. Dia pergi keluar, dia buka pintu kereta, letak kat dalam, tutup. Macam nak prank lah gitu. Ya, prank lah. So bila dia duduk kembali, dah sampai dia punya air dia. So bila sampai, dia cakap dengan isteri dia, boleh ambilkan beg duit tak? So si isteri seperti biasa. Bismillah. Tapi bila datang balik, dia letak beg duit tu depan dia. So si suami macam terkejut lah. Dah sembunyikan dah. So si suami tu pergi tak tempat kereta. Yang tadi dia ambil tu, dia letak. Dia buka, tak ada dia punya beg duit. Wow. Where kalau nak pergi dia punya bahagian kereta ni, kena lalu living room. Tak ada jalan lain. Jauh So itu termasuk daripada kelebihan daripada kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nak mulakan apa sahaja, nak lakukan apa sahaja, mulakan kata Bismillahirrahmanirrahim. It's always the best. Kemudian kalau kita tengok daripada Bismillah, yang Bismillah 5 ni, ada tajribat ataupun eksperimen daripada para ulama. Contohnya kalau seseorang itu dia kena sihir ataupun disihir oleh seseorang, maka hadapkan pesakit ke ke mana? Ke jurong. Membelakangi. Jurong. Contohnya membelakangi begini, kan? Membelakangi begini, kemudian boleh diusap-usapkan seperti ini sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi syafi, Bismillahi kafi, Bismillahi muafi. Seperti itu tadi. Okay? So boleh situ ataupun boleh pegang, letak tangan seperti ini, baca Bismillah 5 tu. Terus menerus. Boleh baca 3 kali, baca 7 kali pun boleh. Ataupun contohnya kalau dia lelaki, kemudian yang pesakitnya adalah perempuan, boleh dibacakan ke dalam air. Okey, sudah. Oh dah. Dah. So boleh bacakan dalam air, kemudian ditiupkan, kemudian diberikan minum. Pun boleh juga, insya-Allah. Jadi kalau sakit untuk sihir lah, kalau untuk yang demam panas ke ataupun apa, boleh yang biasa kan kita selalu, kalau demam panas kan dia selalu perah
air sejuk ke. Oh, okey. Rendam. Rendam itu. Seperti itu dibacakan, ditiup, kemudian diletakkan, kemudian dibacakan Bismillah 5 tu. InsyaAllah sembuh. Tapi perlu ada penuh keyakinan. Kalau tak ada keyakinan, memang susah. Okey. So sekarang ni taruhlah kau student ni semua budak sekolah nak ambil exam, baca bismillah sebelum keluar rumah, nak mula pun bismillah. Yes, true. Tapi bismillah ni pun kena betul-betul, takut nanti salah baca pula Seperti macam ada baca bismillah, ada Rahman, ada Rahmah. Ya. So macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca Rahman. Sebab selalu kita dengar Rahman. Ya. So bukan man ma. Yes. Sebab dia punya ma dia 2 harakat kat situ. Dia memang asli dalam ilmu tajwid. Okay. Cuba hafal tak Bismillah 5 ni? Okay. Try sama-sama lah. Tak apa. Sama-sama lah. Cuba hafalkan sama-sama. Dengan penonton-penonton nak rumah. Ayo semua. Kru. Ayo, Tim. bismillah. Ayo bismillah. Di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya ada di sini. Ya. Mari kita Okey, dah. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Syafi. Ingat Syafiq. Ingat Syafiq? Syafiq kan nama orang kan. Nama orang Syafi pun ada kan? Syafi. So itu macam mana ingatkan je lah. Okay. Bismillahi Syafi kan. Kemudian Bismillahi Kafi. Kafi ni yang surah Kafi kena hafal itu Kahfi. Kahfi. K-A-H. Ni Kafi. K-A-A-F-I. Kafi. Okay. Kafi. Ataupun macam kopi lah. Wow. Macam kopi kan. Tapi itu ko kan. Ni ka. Okay. Kafi. Kafi. Bismillahi mu'afi. Macam mana nak ingatkan? Mu'anas. Tapi belakang pakai fi. Mu'afi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Syafi. Bismillahi Kafi. Bismillahi Mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sa'un fil ardi. Alhamdulillah. Dia masuk ketawa. Salah panggil. So cara macam itu. Kafi, Mu'afi. Kan senang nak ingat kan? Yes. So selalu amalkan Bismillah 5 ni. Cuma kalau boleh, sebab saya biasanya Bismillah 5, orang cakap Bismillah 5, have to explain actually. Betul. Jadi orang tahu. Orang ingat macam Bismillah 5 is Bismillahirrahmanirrahim, 5 kali. Tak. So semuanya dimulakan dengan Bismillah kan? Tadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi Syafi, Bismillahi Kafi, Bismillahi Mu'afi, Bismillahi ladzi la yadurru ma'asmihi. Sepertilah. InsyaAllah. Faham? Bismillahilladzi. Boleh Haikal? Cuba. Haikal sana. Haikal. Cuba. Bismillah. Dia senyum je. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Habis tu? Bismillahi Syafi. Bagus. Yang kedua, Bismillahi Kafi. Bagus. Selalu dia dapat ngaji ke apa, nanti suara pelan je. Kafi. Yang ketiga, yang keempat, Bismillahi Mu'afi. Kemudian yang kelima, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Very good. Alhamdulillah. Semua kru semua hafal. Kau kalau apa-apa kat luar pun boleh baca gini. Yes. Kalau baca ayat kursi terlalu panjang sangat. Boleh. Tak ada masalah. Cuma ni lebih kepada penyembuhan dan juga untuk menghindari. Okey. So yang penyembuhan tu adalah kebanyakan daripada Bismillahirrahmanirrahim, Syafi, Bismillahi Kafi, Bismillahi Mu'afi. Yang last kali adalah untuk menghindari. Macam tadi, ingat yang scorpion tadi tu. Scorpion. Berdasarkan hadis Nabi SAW. So untuk menghindari. Tapi kalau untuk penyembuhan, Bismillahilladzi la yadurru pun boleh. Habis taruhlah kau jalan si foto nampak. Benda-benda kakak cantik lah, pocong tu semua. Kita baca kita boleh? Boleh. Baca tampar dulu lah. Tampar dulu ke apa. Tampar? Yalah. I mean, tak boleh benda-benda macam gini, jangan takut lah. Ya. Sebab ramai orang takut. Betul. Takut memang kita sebagai manusia memang wajar kalau ada sifat takut. Okay. Cuma kalau boleh beranikan diri. Okay. Sebab apa? Jangan lupa bahawasanya rajanya jin
Ada raja. Ya, Siapa rajanya? Raja Kapur. Raja kapur lain. Rajanya siapa? Iblis. Oh, itu Ifrit. Raja Bukan. jin. Raja jin siapa? Saya tak kenal. Itu kalau Ifrit semua still general. General lah. Raja jin siapa? Rajanya bagi Tahu. kaum jin. Tahu. Ada yang tahu tak? Rajanya bagi kaum jin. Rajanya siapa? Raja Kapur. Masih Raja kapur. Rajin. Rajin. Rajin dah. Nabi Sulaiman. Baru nak cakap. Nabi Sulaiman Sebab alaihissalam. cakap raja tu tak nak cakap takut. Ya. Kan? Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau memerintahkan semua Right. daripada binatang, manusia dan juga jin. Correct. Nah, kita ingat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam tanya kepada makhluk-makhluk siapa yang dapat memindahkan singgahsana istananya Balqis yang ada di Yaman yang boleh pindahkan ke Palestin. Siapa yang jawab yang pertama sekali? Ifrit. Daripada golongan jin. Dia katakan, wahai raja, aku dapat memindahkan singgahsana Balqis ke hadapanmu sebelum engkau bangun daripada tempat dudukmu. Kemudian ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala daripada golongan manusia. Katakan, wahai rajaku, wahai nabiku, sebelum engkau kedipkan mata, singgahsana sudah ada di depan. Ini menunjukkan bahawasanya adanya kemuliaan bagi manusia dibandingkan jin. Maka ingat, nak macam mana pun kita adalah termasuk daripada keturunan-keturunan daripada raja, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi patutnya mereka yang takut dengan kita, bukan kita takut pada mereka. Jadi apapun, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah takut kepada mereka. Yes. Jadi contohnya seperti itulah. Okay? Baik ah. Alhamdulillah. Okey, ada lagi? Tak ada. Okey, itu saja yang penting. Ingat, bacaan Bismillahirrahmanirrahim bukan man, tapi ma. Okey, dan kalau boleh hafalkan Bismillah 5, mudah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bismillah. Dia terus yang initiate dia. Dia confident tau. Bagus. Teruskan. Macam tu. Okey? Habiskan lah. Tak apalah. Dan apa lagi? Tu bukan sakit baca-baca gitu-gitu kan. Dia diusapkan di tempat-tempat yang sakit tu, baca Bismillah 5 tu. Sambil diusapkan. Okey, itu saja? Yap, itu saja. Okey, kalau nak lebih tahu, kalau macam apa-apa pun boleh anda Google ke mana-mana, taruh Bismillah 5 pun ada. Ada macam lagu-lagu nyanyi, macam berlagu lah dia baca Bismillah. Adalah. Ada. Kan? Ada. So bolehlah dengar. So dengarkan pada anak-anak dia ke kan. Jadi lebay lama-lama dah hafal. True. Alright, itu saja untuk minggu ini. Bismillah 5. Diharapkan anda semua dapat manfaat daripada info yang telah dikongsikan bersama hari ini. Ya. Dan yang penting, jangan lupa nak support kita, belilah merch kita di www.puakasg.com dan jangan lupa follow IG kami di Puaka Official. TikTok pun boleh ikut. Wow. Dan kalau ada apa-apa, anda boleh email kepada kami di puakasg@gmail.com. Jangan lupa juga untuk like, share dan juga subscribe di YouTube kami. InsyaAllah di Puaka SG. Puaka Official ke? Dah ada Puaka MY pun ada. Puaka MY pun ada. Masya Allah. Okay, so subscribe. Jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notification yang terbaru ketika kami uploadkan gambar, video terbaru. Right. Kalau anda ada apa-apa masalah mengenai hartanah perumahan, nak jual rumah, nak beli rumah, ada pula kalau nak bercerai tak tahu macam mana nak settlekan perumahan, harta benda tu semua, boleh contact kami. Allahuakbar. Boleh contact siapa? Ada rasa nak jadi ejen tak? Tak boleh lah. Kira-kira ni semua bahayakan otak. Bahayakan. Nanti beli rumah besar, takut nanti orang cakap menunjuk, takut. Betul lah. Sebab itu kita beli rumah kecil-kecil. Okay. Alright. Boleh contact the A-team A-team? The A-team The tech team? The tech team. Allahu Akbar. The A-team pula. The tech team. The tech team.
InsyaAllah mereka dapat bantuan anda lah, insyaAllah. Ya. Okey, itu saja. Kita jumpa minggu depan dalam Poker Extra. Extra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.